الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Hazan yang saya hormati, tuan-tuan imam, barisan hajatan puasa masjid, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi bicara syariah, bicara syar'i ataupun bicara syariah. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jarang biasanya jarang orang sebut ataupun dikongsikan berkaitan dengan mahkamah syariah ini. Kita mau keluar mudah-mudahan kalau teknikal itu dapat diatasi, sebab ada beberapa perkara penting yang saya nak kongsikan dengan hadirin hadirat sekalian. Bila menyebut berkaitan dengan syariah itu sendiri, apa yang dimaksudkan dengan syariah? Hadirin hadirat sekalian, saya bawakan ingin kongsikan tajuk ini sebab tidak ramai di kalangan kita yang nak ambil tahu berkaitan dengan badan kehakiman syariah dan juga berkaitan dengan perundangan syariah. Tak ramai yang orang nak ambil tahu. Walhal perkara ini merupakan satu perkara yang sangat penting, satu khazanah yang telah ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, berkaitan dengan kedudukan Islam, syariah, perundangan syariah di negara kita. Hadirin hadirat sekalian, saya tak nak bicara panjang berkaitan dengan apa maksud syariah. Kalau boleh panca tu saya nak istilah sekali lalu saja. Apa yang saya nak menarik perhatian hadirin hadirat sekalian, iaitu satu ketika dulu nenek moyang kita telah pun menunaikan satu tanggungjawab yang sangat penting. Arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk mendaulatkan syariah di muka bumi ini, khususnya kita di tanah Melayu ataupun alam Nusantara Melayu ini. Satu ketika dulu telah ditadbir dengan undang-undang syariah yang saya nak membawa balik hadirin hadirat sekalian. Bagaimana usaha gigih nenek moyang kita dahulu nak melaksanakan hukum syarak di bumi tanah Melayu ini. Itu yang saya nak kongsikan dengan hadirin hadirat pada malam ini. Dan sejarah kegemilangan tanah Melayu ini telah bermula sebenarnya
daripada zaman sahabat lagi. Ada beberapa fakta yang saya nak kongsikan nanti, ya, yang baru-baru ini saya sendiri pun terkejut, ya, bila saya buat sedikit kajian, di mana hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Melayu ini telah wujud sejak zaman Sayyidina Osman bin Affan lagi. Itu zaman waktu itu pada tahun lebih kurang 30 Hijrah, ya, 30 Hijrah, zaman Sayyidina Osman, zaman Khalifah Islam yang ketiga, ya, selepas Rasulullah SAW wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, dan seterusnya Sayyidina Osman bin Affan. Sejarah penting ini, kalau hadirin hadirat sekalian, ya, berkesempatan, saya ada bawa satu buku, ya. Buku ini tebal, harga pun mahal, RM350, ya. Buku yang sangat menarik, menunjukkan berkaitan dengan sejarah kegemilangan bangsa Melayu Islam, ya, tanah Melayu ini, yang ditadbir dan diketuai oleh para sultan sebagai ketua agama, ya. Saya sendiri punya sendiri pun dah hilang. Maaf, ya, hadirin hadirat sekalian. Kat rumah dia elok je, ya. Ya, masalah. Tak apa. Tak apa. Saya nak berkongsi dengan hadirin hadirat sekalian, ya. Selain daripada apa yang saya nyatakan tadi, ya, iaitu kedatangan dakwah Islam ke alam Melayu ini telah berlaku sejak seawal tahun 30 Hijrah bersamaan tahun 650 Masihi, iaitu zaman Khalifah Sayyidina Osman bin Affan. Ini telah diakui sendiri oleh almarhum Al-Allamah Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad. Siapa beliau ni? Beliau adalah bekas mufti Johor, ya. Dalam catatan beliau, kitab beliau Al-Madkhal ila Tarikh Al-Islam, ya. Dan sekitar tahun 51 Hijrah, iaitu pada tahun 671 Masihi, telah terdapat penempatan orang Arab di barat Sumatera, ya, ni kepulauan Melayu, yang ditadbir dan diperintah oleh bangsa Arab sendiri. Jadi ini catatan yang dibuat oleh Said Naqib Al-Attas, ya, dalam buku beliau Historical Fact and Fiction. Semuanya ada, kalau hadirin hadirat sekalian boleh dapat buku ni lah, ya, Miftahul Melayu, ya. Buku yang sangat menarik, ya. Apa maksud Miftah Melayu ni, ya? Pembuka, ya. Miftah ni pembuka lah, Melayu ni Melayu lah, pembuka sejarah kehebatan orang Melayu Islam, orang kita, ya. Saya rasa tak salah lah saya sebut bangsa Melayu ni. Saya mohon maaf lah kalau ada bangsa-bangsa yang lain dalam masjid ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berbangga dengan bangsanya Quraisy, ya. Juga ada disebut dalam kitab ini, ya. Dan penisingnya kita pun pernah dengar lah, ya. Jadi
Oleh kerana sejarah tidak boleh menafikan kita berada di Kepulauan Melayu, alam Nusantara Melayu, yang asalnya dipengaruhi oleh Hindu, dan kemudiannya apabila Islam datang sejak zaman sahabat lagi, Islam ini telah mengubah Kepulauan Melayu ini daripada pengaruh Hindu boleh dikatakan hampir 100% kepada Islam. Ini yang menarik, yang hebatnya, Kenapa jadi begitu, Dan bukan saja begitu, sejarah telah menunjukkan bahawa dengan kedatangan Islam kemudiannya telah menjadikan beberapa kerajaan Islam di Kepulauan Melayu ini. Antaranya yang terawal kerajaan Islam Perlak. Perlak ni saya kira di Sumatera, sekitar tahun 840 Masihi. Kemudian kerajaan Kedah Tua, abad ke-9 Masihi. Kemudian kerajaan Samudra Pasai, abad ke-13 Masihi. Kerajaan Terengganu, abad ke-13 Masihi, yang kita faham, yang kita tahu, yang dibuktikan dengan batu bersurat Terengganu. Melaka, kerajaan Islam Melaka, abad ke-14 Masihi. Hukum kanun Melaka yang kita biasa dengar. Kalau hadirin hadirat sekalian nak tengok dia punya replika, dia ada dipamerkan di galeri Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Siapa orang Melaka balik Melaka boleh singgah, boleh tengok. Kemudian kerajaan Islam Brunei, abad ke-13 Masihi. Sulu, abad ke-14 Masihi. Kerajaan Demak, abad ke-14 Masihi. Kerajaan Patani, kerajaan Islam Patani, abad ke-15 Masihi, di selatan Thailand. Saya kira sebahagian daripada kita dah sampai dah ke selatan Thailand, yang sampai hari ini masih lagi punya ratusan sekolah pondok, ratusan ribuan ulama yang tersohor lahir dari sana, termasuklah yang ada di tanah Melayu sendiri, termasuklah almarhum ayahanda saya, bapa-bapa saudara saya yang pernah mengaji di sana. Ada yang berkahwin di sana menjadi rakyat Thailand, menjadi tuan guru di sana. Jadi hebat sebenarnya. Begitu banyak kerajaan-kerajaan Islam. Yang saya nak bawa di sini ialah waktu itu Islam telah dilaksanakan, hukum Islam telah dilaksanakan, syariah Islam telah ditegakkan di bumi Melayu ini. Kenapa orang Melayu mudah menerima Islam? Apabila pedagang-pedagang Arab ini datang, sebelum itu kita tanah Melayu ini dipengaruhi oleh Hindu. Banyak faktor yang menyebabkan orang Melayu mudah menerima Islam. Yang pertama disebabkan sifat dan status ketinggian akhlak pendakwah-pendakwah sufi orang Arab yang datang berdagang di tanah Melayu. Jadi hadirin hadirat sekalian, ini menjadi satu contohlah kepada para pendakwah kita. Sifat dan status ketinggian akhlak ini menjadi faktor utama untuk berdakwah, sama ada kepada orang Islam sendiri ataupun kepada orang bukan Islam. Kemudian syarat memeluk Islam yang mudah, kemudian Islam juga meraihkan budaya Melayu tempatan. Saya ingat masih lagi budaya yang dibuat ataupun dilaksanakan pada hari ini yang asal usulnya dulu mungkin ada pengaruh Hindu, kemudian telah diasimilasikan, telah diubah supaya sesuai dengan hukum syarak. Contohnya apa dia? Contohnya berjanji marhaban, cukur kepala budak tu kan, yang telah cukur kepala budak ada kelapa tu kan,
Kalau di kampung-kampung masih lagi lah guna kelapa yang ada ditebuk di kepala dia, ya. Jadi Islam meraihkan budaya tempatan, ya, dengan syarat menjadikannya kepada patuh syariah, ya. Kemudian dalam Islam tiada sistem kasta. Ini yang paling menariklah, ya. Tiada sistem kasta, cara beribadah yang menarik hati. Dulu kalau kita belajar sejarah dulu, ingat zaman saya belajar sejarah sekolah rendah lagi, tahun 70-an, ya. Bagaimana pedagang Arab ni datang semayang di tepi pantai, ya, dilihat oleh orang tempatan. Begitu mudah nak semayang kat tepi pantai pun boleh semayang, ya. Senang, Islam ni mudah, ya. Kemudian diikuti dengan peranan para sultan dan raja. Ini yang kita nak sebut juga nanti, ya. Peranan raja-raja Melayu, ya. Apabila raja memeluk Islam, para pembesar habis memeluk Islam. Ini kita belajar sejarah yang tak dapat kita nafikan. Dan termasuklah tentang berkaitan dengan keterbukaan bangsa Melayu, ya. Kita bangsa Melayu ni bersifat terbuka. Mudah kita menerima orang menjadi sahabat, menjadi kawan. Apa bukti dia? Tanah Melayu hari ini, ya, Malaysia hari ini adalah negara berbilang kaum, ya. Kalau kita lihat pada sejarah juga, ya, bukti berkaitan dengan sejarah badan dan perundangan syariah di alam Melayu ini, ya. Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara Melayu telah menerima Islam sejak abad ke-13 lagi, ya. Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 4 Rajab 702 Hijrah, ya, bersamaan 22 Februari 1303 Masihi. Batu bersurat Terengganu, ya, yang mana batu bersurat Terengganu ni catatannya berkaitan dengan hukum hakam, ya, berkaitan dengan hukum hakam. Kemudian hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Hukum kanun Melaka ni kalau kita lihat, hadirin hadirat sekalian, hukum yang tercatat dalam hukum kanun Melaka ni adalah berkaitan dengan hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir. Semua ada, ya. Kemudian berikutnya, ya, hukum kanun Pahang. Apabila kerajaan Melaka jatuh, diserang oleh Portugis pada tahun 1511, kemudian kerajaan-kerajaan Melayu tumbuh, ya, menggantikan kerajaan Islam Melaka, ya, termasuklah di Pahang, ya, di mana hukum kanun Pahang dilaksanakan pada tahun 1596. Undang-Undang Kedah 1605, Undang-Undang 99 Perak 1765, Undang-Undang Sungai Ujung, di Seremban ni, Undang-Undang Sungai Ujung, Undang-Undang Johor Al-Ahkam, ya, di Johor, ya, yang berdasarkan Majallatul Ahkam Adliyah yang ditadbir di kerajaan Islam Osmaniyah di Turki, ya. Ini di Johor, ya. Kemudian hadirin hadirat sekalian, apa yang saya nak bawakan juga ini sejarah, ya. Kenapa sejarah ni penting, ya, hadirin hadirat sekalian? Dalam buku Miftahul Melayu ni, pengarang ni mengatakan kenapa sejarah ni penting. Beliau menukilkan pandangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Siapa Syekh Ahmad Al-Fatani ni? Beliau adalah guru kepada Tok Kenali. Dikatakan Tok Kenali berguru dengan Syekh Ahmad Al-Fatani lebih kurang 20 tahun, ya, di mana Syekh Ahmad Al-Fatani juga merupakan pengarang kitab Faridah. Ni saya ingat orang lama kat sini dia tahu apa kitab Faridah. Orang yang ngaji pondok dia tahulah kitab Faridah, Faridatul Faraid, ya, kitab berkaitan dengan pengajian tauhid, ya. Kalau maratib dia, kalau kitab Jawi ni yang bawahnya Risalatul Tauhid bagi orang mengaji tauhid lah. Atas dia kitab Faridatul Faraid. Atas lagi kitab Aqidatul Najin, ya, yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin Al-Fatani.
semua ulama Fatani ni hebat-hebat, ya. Jadi apa kata Syekh Ahmad Al-Fatani? Syekh Ahmad Al-Fatani kata menjadi satu kerugian kepada bangsa yang tidak tahu sejarah, ya. Dalam kitab dia yang disebut Hadiqatul Azhar, ya, Syekh Ahmad Al-Fatani ini menyatakan kepentingan kita mengetahui sejarah bangsa kita, ya. Kalau tidak kita akan rugi ataupun kita akan tersasar. Ini yang disebut, ya. Maknanya para ulama dahulu dia bukan sahaja bergelumang dengan kitab-kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan umat, ya. Sebab ini ulama yang hebat, termasuklah Syekh Daud Al-Fatani, ya, yang pernah menyebut dalam kitab dia Muniyatul Musalli yang berkaitan dengan kenegaraan, tentang kepimpinan, ya. Dalam Syekh Daud Al-Fatani, ya. Jadi hadirin hadirat, ini perkara-perkara yang sangat penting, kehebatan para ulama terdahulu, ya. Ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukan daripada kalangan kami, kata Nabi, mana Nabi tak mengaku umat, orang Islam yang tidak memikir kepentingan orang Islam yang lain. Ini saya nak mengajak hadirin hadirat sekalian, malam tahun baru ni, kita tengok balik sejarah kegemilangan kita suatu masa dahulu. Saya tak sempatlah nak menghabiskan nota saya pada malam ini, ya. Ada banyak perkara, sehinggalah daripada dahulu bagaimana kedatangan penjajah telah menghakis perundangan Islam yang telah dilaksanakan di tanah air kita, dan bagaimana usaha-usaha para sultan, para ilmuwan, orang-orang terdahulu untuk mengembalikan balik kegemilangan Islam, hukum syarak, ya, undang-undang syariah di tanah air kita ni, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau kita lihat balik pada sejarah ni, struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu dahulu ni menunjukkan bahawa sultan adalah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran, ya, dan sebagai ketua agama Islam. Ini kita tak boleh nafilah, ya. Di mana kuasa rayuan tertinggi di mahkamah waktu itu, mahkamah syariah, dulu mahkamah qadhi, ya. Waktu saya mula-mula masuk mahkamah syariah tahun 90-an, 94, ya. Waktu baru tempoh peralihan daripada mahkamah qadhi kepada mahkamah syariah, ya. Kuasa rayuan tertinggi diberi kepada sultan, ya, bukannya ketua hakim syar'i, ya. Sekarang ketua hakim syar'i lah sebagai pengurusi mahkamah rayuan, yang bertindak sebagai pengurusi mahkamah rayuan. Dulu ni rayuan tertinggi kepada sultan. Hadirin hadirat sekalian, kalau ingat kes Kartika yang dihukum sebat, ya, seorang wanita di Pahang yang minum arak, kemudian hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pahang jatuhkan hukuman sebat 6 rotan, ya. Cuma waktu itu saya bertugas di Jabatan Peguam Negara sebagai peguam kanan syar'i di Jabatan Peguam Negara, ya. Kita dah beri nasihat dah, kita dah keluarkan pandangan bahawa ianya adalah selaras dengan hukum syarak, tetapi di Pahang peruntukan waktu itu kuasa rayuan tertinggi masih lagi kepada sultan, ya. Jadi sultan boleh membuat semakan kes, kuasa rayuan dan semakan. Maknanya sultan boleh tengok balik file kes jika hakim-hakim ada tersalah ataupun terkhilaf, membuat keputusan
di mahkamah syariah. Jadi sebenarnya dalam kes Kartika itu, yang mempunyai badan sendiri dah redha untuk disebat, ya. Tetapi oleh kerana cucukan, ya, daripada beberapa NGO yang anti-Islam ini, ya, menyebabkan akhirnya Sultan telah campur tangan, ya. Sultan telah campur tangan dan Kartika ini tidak disebat, ya, tetapi diarah untuk menjalani hukuman alternatif buat kerja-kerja amal, ya. Ni, ya. Waktu itu saya berada di Jabatan Peguam Negara. Kita dah beri pandangan waktu itu bahawa apa yang dijalankan oleh Mahkamah Syariah Negeri Pahang adalah bertepatan dengan hukum syarak dan juga undang-undang, ya. Sebab waktu itu orang tak faham sebat ni. Dia orang ingat macam sebat di mahkamah sivil. Siapa pernah tengok orang kena sebat ni di penjara? Saya pernah pergi tengok sebat di penjara ni, di mahkamah sivil, di penjara Kajang ni. Saya tengok waktu tu hukuman sebat kepada 2 orang pengedar dadah, ya, berbangsa Afrika, ya, 10 kali sebat seorang. Dia tukang sebat ni, hadirin sekalian, saya ingat orang dia memang sasa. Rotan dia saya ingat sama tinggi dengan dia, ya, lebih besar daripada ibu jari saya ni, dia punya rotan dia. Sekali sebat terus koyak punggung ni, sebab punggung dibogelkan. Ini sebat mahkamah sivil, ya. Terus keluar cakap Melayu, tuan-tuan. Afrika ni terus keluar cakap Melayu. Sakitnya kena sebat ni, ya. Koyak terus daging, ya. 10 kali sebat tu bagi 2, mana 2 orang tukang sebat. Seorang sebat 5 kali. Kemudian diambil alih oleh tukang sebat yang kedua 5 kali lagi. Sebab dia nak mengekalkan kekuatan sebatan. Hayunan 360 darjah. Saya berdiri lebih kurang dengan Tuan Haji ni lah. Saya tengok jadi, ya. Merau, ya. Sebat syariah, sebat sivil. Tetapi sebat syariah, hadirin hadirat sekalian, sebenarnya sebat syariah adalah untuk pengajaran, untuk keinsafan. Kalau kepit buku di ketiak ni tak jatuh, angkat rotan tu, macam ni. Kalau jatuh, itu dah terlebih dah tu. Ini sebat syariah. Dan kita dah latih waktu itu, kita dah latih dah tukang sebat syariah ni di penjara Kajang, dan di beberapa penjara lagi kita dah latih dah. Rotannya pun lain, ya. Rotannya pun lain, ya. Tetapi dalam kes Kartika tu, oleh kerana mungkin kefahaman orang ramai berkaitan dengan sebat syariah tu tidak meluas lagi, ya. Belum diberi kefahaman sebenar apa beza sebat syariah dan sebat di mahkamah sivil. Maka, ya, Sultan pun buat semakan diarah Kartika ini buat kerja-kerja amal, ya. Sebab Sultan ada kuasa, ya. Tetapi sekarang kuasa rayuan ini dihadkan, ya, kepada Mahkamah Rayuan Syariah, ya, yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Syar'i. Jadi kes rayuan ni kita bersidang 3 orang, ya, 3 orang, saya dan sebagai pengerusi. Kalau di Negeri Sembilan lah, di negeri lain pun sama, dan diapit oleh 2 orang lagi, ya, hakim rayuan, yang dilantik. Jadi hadirin hadirat sekalian, dulu ni balik kepada dulu tanah Melayu kita, ya, Sultan sebagai ketua pemerintah dan juga sebagai kuasa rayuan yang tertinggi, ya, di mahkamah, ya. Islam dan Melayu adalah tonggak utama tanah Melayu. Undang-undang Islam diguna pakai untuk mentadbir negeri-negeri di tanah Melayu, ya. Saya nukilkan di sini, ya, petikan
titah dulu Yang Maha Mulia Raja Nazrin dalam Kongres Majlis Agama Islam seluruh negeri di Malaysia pada tahun 2019. Apa titah Tuanku Raja Nazrin? Dia kata titah baginda, Islam dan Melayu adalah tunggak utama tanah Melayu. Undang-undang Islam digunakan pakai untuk mentadbir negeri-negeri di tanah Melayu. Selepas kejatuhan Melaka, kerajaan-kerajaan Melayu di tanah Melayu meneruskan tradisi pemerintahan beraja yang kekal berpandukan undang-undang Islam, sehingga munculnya penglibatan Inggeris dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu yang memisahkan pentadbiran negeri dengan agama Islam. Orang putih datang. Bila Inggeris datang, inilah yang menjadi bala kepada tanah Melayu. Ada orang sebut penjajah Inggeris ni penjajah yang paling baik banding dengan Jepun, banding dengan Belanda, kan? Dia kata sebab mereka ni kejam. Jepun kejam, Belanda pun kejam, Inggeris ni baik, dia kata. Saya tak bersetuju dengan pandangan. Saya kata penjajah Inggeris inilah yang paling jahat sekali. Sebab penjajahan Inggeris inilah yang telah menghakiskan kedudukan Islam yang begitu tinggi satu masa dahulu. Kita tengok pandangan almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Saya ingat yang orang lama-lama ni semua kenal almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Almarhum guru saya di Universiti Islam Antarabangsa dahulu. Beliau tokoh Ma'al Hijrah yang pertama, yang banyak berjasa kepada negara kita berkaitan dengan perundangan Islam, nak memertabatkan balik mahkamah syariah. Ini orang yang seorang yang sangat hebat, yang seluruh kehidupan dia diabadikan kepada nak memertabatkan undang-undang Islam di tanah air kita. Saya alhamdulillah saya sempat belajar dengan beliau di UIA dulu tahun 90-an. Adalah banyak jugalah pengalaman-pengalaman manis bersama almarhum. Apa kata almarhum pada tahun 1997? Dia kata dalam penulisannya, Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Johor merupakan sebahagian daripada kumpulan Undang-Undang Melayu Lama. Undang-Undang Johor pula adalah satu Undang-Undang Melayu Lama yang diadaptasikan daripada Undang-Undang zaman pemerintahan Turki Osmaniyah, yang diberi nama Majallatul Ahkam, yang diperkenalkan pada sekitar awal abad ke-20. Undang-undang ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diiktiraf sebagai undang-undang yang harus dipakai di mahkamah syariah di Johor pada tahun 1914. Ini sebelum merdeka lagi. Ini saya petik daripada almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Kemudian sejak sebelum merdeka, saya dah kena berhenti bila tuan? 8.20. Ada masa lagi kan? Saya okey. Sejak sebelum merdeka, negeri-negeri Melayu telah mempunyai peruntukan yang jelas tentang mengenai kedudukan Islam sebagai agama bagi negeri-negeri Melayu. Maknanya hadirin hadirat sekalian, dalam perlembagaan negeri-negeri Melayu menetapkan agama bagi negeri itu adalah agama Islam, termasuklah negeri kita ni. Sebagai contoh, dalam perlembagaan negeri Johor tahun 1895, ini sebelum 1900 lagi. Perlembagaan negeri Terengganu pada tahun 1911. Kalau kita ambil yang dah merdeka ni, dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan, Perlembagaan Negeri Sembilan pada tahun 1959 dimuatkan, dimaktubkan Islam adalah agama bagi negeri kita. Jadi hadirin hadirat sekalian, sejarah juga menunjukkan bahawa pengiktirafan oleh mahkamah tertinggi di tanah Melayu sebelum merdeka dipanggil apa? Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung tu yang sekarang ni bertukar menjadi Mahkamah Persekutuan. Mahkamah yang tertinggi lah dalam Malaysia ni, Mahkamah Sivil. Bawah Mahkamah Persekutuan ada Mahkamah Rayuan. Bawah Mahkamah Rayuan ada Mahkamah Tinggi. Bawah Mahkamah Tinggi ada Mahkamah Session. Bawah Mahkamah Session ada Mahkamah Magistrate. Ada 5 di mahkamah sebelah sana. Di Mahkamah Syariah ni ada 3 je sekarang. Ada Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. Kecuali Negeri Perak. Negeri Perak dah ada 1 lagi tingkat Mahkamah Syariah yang dipanggil Mahkamah Utama Syariah. InsyaAllah kita ke arah tu akan diselaraskan, insyaAllah. Hadirin hadirat sekalian, yang saya sebut Mahkamah Agung tadi, pada tahun 1927 ni kita belum merdeka lagi, dalam penjajahan Inggeris. Ada satu kes, siapa yang belajar undang-undang dekat sini, yang ada dalam masjid ni mungkin ingatlah, bila kita masuk di universiti belajar undang-undang dulu, ini antara kes yang paling popular. Sebab apa? Kes ini telah mengiktiraf undang-undang Islam di tanah air kita ni. Dalam kes Ramah Latun, apa keputusan Mahkamah Agung waktu itu? Waktu itu Mahkamah Agung ni hakim dia orang putih. Orang putih, bukan orang Melayu. Sebelum kita merdeka ni. Tetapi mahkamah yang paling tinggi di tanah air kita waktu itu, Mahkamah Agung. Antara keputusan dia kata Islamic law is not a foreign law. Undang-undang Islam ini bukan undang-undang asing, tetapi adalah undang-undang tanah air ini. Ini dalam keputusan kes Ramah lawan Latun. Ini kes ni sebenarnya kes berkaitan dengan hatus pencarian. Tetapi salah satu penghakiman Mahkamah Agung ni yang sangat menarik ialah mengiktiraf undang-undang Islam sebagai undang-undang tanah air kita. Cuma hadirin sekalian, saya sebut tadi kedatangan penjajah British telah menukar sistem perundangan yang sedia ada dengan memperkenalkan apa yang kita panggil common law. Malam ni kita belajar undang-undang pula lah. Tajuk ni berat sikit lah, tetapi saya ingat hadirin-hadirat boleh ni. Jadi lepas ni semua orang boleh ni lah, lulusan undang-undang lah, insyaAllah. Jadi hadirin sekalian, apa yang Inggeris perkenalkan ialah common law. Common law yang ditadbir di England pada tahun 1956. Dan equity. Equity ni mari tuntutan ganti rugi lah, bukan begitulah. Jadi saya petik mantan Ketua Hakim Negara Tun Hamid Mohamad. Siapa Tun Hamid Mohamad ni? Tun Hamid Mohamad ni antara tokoh undang-undang kita lah, bekas Ketua Hakim Negara yang fikrah dia, dalam kepala dia ada niat, ada semangat untuk memartabatkan kehakiman syariah, ada semangat untuk memartabatkan undang-undang syariah. Tun Hamid Mohamad. Beliau menyebutkan dalam salah satu daripada artikel beliau, setahun sebelum British meninggalkan Melaya, pada waktu itu, Civil Law Act, Akta Undang-Undang Sivil 1956 telah dikanunkan. Kita merdeka 1957, setahun sebelum. Ia memperuntukkan bahawa Common Law of England dan the Rules of Equity seperti yang dikuatkuasa di England pada 7 April 1956 hendaklah dipakai, melainkan jika ianya tidak sesuai dengan keadaan di sini. Ini kata Tun Hamid Mohamad. Jadi akibat daripada Akta Undang-Undang Sivil ni, Civil Law Act 1956, inilah yang telah antara undang-undang yang telah menghakis
menghakis undang-undang syariah, pemakaian undang-undang syariah di negara kita. Ya, sebab apabila berlaku apa-apa pertikaian di mahkamah sivil, mereka tidak merujuk kepada hukum syarak, mereka merujuk kepada common law di England, rules of equity yang ditadbir di England. Ya, sebab hakim-hakim kita di mahkamah sivil semuanya dilatih di sana. Itu yang menjadi masalah, ya. Termasuklah berkaitan dengan undang-undang tanah, ya, yang diimport daripada Australia, torrent system yang kita panggil undang-undang tanah yang kita pakai hari ini. Cuma ada usaha lah, alhamdulillah, ya, untuk meminda undang-undang tanah ini, untuk memberi ruang, ya, sedikit bidang kuasa, ya, kepada mahkamah syariah, ya. Jadi apabila undang-undang sivil ini diperkenalkan di tanah air kita, ya, undang-undang Islam yang diamalkan dan diguna pakai sejak sekian lama telah mula diketepikan dan aplikasinya tentang terhad dalam kes-kes syariah tertentu dan undang-undang keluarga Islam sahaja. Ini yang jadi dulu ni. Kemudian mahkamah syariah telah diketepikan. Kita ada 5 tadi saya sebut, ya. Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Session, Mahkamah Majistret. Kat mana duduk mahkamah syariah ni? Jawab, tak ada. Sebab pada tahun 1948 ada satu ordinan telah digubal di sebelum merdeka ni, cerita dia. Sebelum tu mahkamah qadi duduk bawah pada mahkamah majistret tadi di zaman orang putih. Maknanya kita nombor 6 bawah pada mahkamah majistret tadi ni. Mahkamah majistret tu pula ada 2, first class majistret, second class majistret. Bawah daripada tu barulah mahkamah qadi dan juga mahkamah penghulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh sambung lagi, Pak? Jadi hadirin hadirat sekalian, bila maknanya Inggris penjajah, sebab tu saya kata tadi penjajah Inggris ni adalah penjajah yang paling jahat sekali. Letaknya mahkamah syariah ni paling bawah sekali, setara dengan mahkamah penghulu. Di atasnya mahkamah majistret, mahkamah session, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Kemudian apabila ordinan mahkamah tahun 1948 baru dipisahkan, mahkamah syariah tadi tak ada dalam mainstream ataupun dalam persekutuan, tetapi diletakkan di bawah negeri. Itu punca dia. Punca mahkamah syariah tak ada dalam sistem kehakiman sivil, ya, dipisahkan dan diletak di negeri-negeri. Ya, sebab itu mahkamah syariah mulai pada saat itu adalah di bawah bidang kuasa negeri. Sebab itu mahkamah syariah ini tertinggal jauh ke belakang, sama ada daripada segi kedudukan hakim maupun kedudukan prasarana. Ini yang berlaku, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, bila kita sambung sikit lagi, ya, saya nak cerita bab nak merdeka, ya. Bila kita nak merdeka, dulu ni semasa British menjajah tanah air kita, mereka membuat perjanjian dengan sultan, dengan raja-raja Melayu, ya, sebagai menasihati sultan dan raja-raja Melayu, kecuali dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat orang Melayu. Ini Presiden British, ini kita belajar sejarah di sekolah,
ya. Jadi apabila nak memerdekakan tanah air, ya, sekali lagi British ni berunding dengan raja-raja Melayu, ya, nak merdeka dulu. Ini kita kena faham sejarah ni, sangat penting. British bukan membuat perjanjian kemerdekaan nak memerdekakan tanah air kita dengan orang politik, bukan, dengan raja-raja Melayu. Ya, sebab apa? Sebab raja-raja Melayu adalah tuan tanah yang asal ni. Tanah Melayu ni, raja kepada tanah Melayu ni sultan, raja-raja Melayu, bukan orang politik. Itu kita kena beza, ya, kena beza, kena faham ni, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, bila nak merdeka ditubuhkan satu Suruhanjaya untuk menggubal perlembagaan negara kita, ya, nak menggubal perlembagaan negara kita. Bila nak menggubal perlembagaan negara kita, ada cadangan. Waktu tu Parti Perikatan. Parti Perikatan maknanya hari ini Barisan Nasional lah, ya. Hari ini Barisan Nasional. Jadi telah alhamdulillah, ya, ada diambil kira berkaitan dengan kedudukan Islam. Nak masuk Islam, kedudukan agama Islam dalam perlembagaan Malaysia, perlembagaan tanah Melayu waktu itu. Nak buat macam mana? Ya. Parti Perikatan mencadangkan 3 perkara berkaitan dengan kedudukan agama Islam ni. Saya bacakan dalam bahasa ini, dalam laporan Suruhanjaya Raid, ya, yang dilaporkan oleh Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan, ya, tentang 3 prinsip utama berkaitan dengan agama Islam, agama negara, ya, dalam bahasa Inggeris, ya. The Constitution should contain a provision declaring Islam to be the religion of the state. Ini yang pertama. Agama Islam sebagai agama negara. It was also recommended that it should be made clear in that provision that a declaration to the above effect will not impose any disability of non-Muslim citizen in professing, propagating and practicing their religions. Itu yang kedua. Maknanya kedudukan agama Islam tidak menghalang orang bukan Islam untuk mengamal agama dia masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni yang paling menarik, and will not prevent the state of being a secular state. Ini cadangan Perikatan. Maknanya kedudukan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan yang dicadang sebelum mereka ni tidak menghalang Malaysia untuk menjadi negara sekular. 3, ya. Yang ini yang kita kena berterima kasih kepada salah seorang ahli Suruhanjaya ni, iaitu Hakim Abdul Hamid. Hakim Abdul Hamid ni adalah pada waktu itu ketua hakim di Pakistan. Dia menjadi salah seorang ahli Suruhanjaya ni. Yang lain tu orang putih dan ada wakil raja-raja Melayu, ya. 5 orang yang dalam Suruhanjaya ni. Salah seorang Hakim Abdul Hamid. Apa kata Hakim Abdul Hamid? Hakim Abdul Hamid kata dia mencadangkan 2 saja. 2 prinsip yang pertama sahaja, iaitu kedudukan Islam sebagai agama negara dan agama-agama lain boleh mengamalkan, yang orang bukan Islam lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Nak menjadikan Malaysia negara sekular ni ditolak. Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan tadi dia tak setuju, ya. Yang ni yang dicadangkan kepada raja-raja Melayu, ya. Asalnya raja-raja Melayu tak mau langsung nak masuk dalam perlembagaan ni, sebab sultan-sultan dan raja Melayu kata Islam ni kami punya, biar di negeri saja, dalam perlembagaan tak payah masuk. Tetapi atas nasihat
Hakim Abdul Hamid dia nak letakkan sebagaimana di Pakistan, sebagaimana di Arab Saudi, dan disebut banyak negara-negara lain yang telah meletakkan Islam sebagai agama negara. Ya, ini bijak Hakim Abdul Hamid tadi. Ya. Dan kita bersyukur, ya, saya rekodkan di sini, ya, amat mustahak untuk dinyatakan bahawa raja-raja Melayu telah menerima pandangan Hakim Abdul Hamid itu, sekalipun ia adalah bersifat pandangan minoriti Suruhanjaya. Majoriti tak mau, ya? Dan yang lebih penting adalah beliau telah mengenepikan cadangan Parti Perikatan untuk menganggapkan Melaya sebagai negara sekular. Dibuang, ya, sebab Parti Perikatan tadi ada 3 tadi kan. Islam sebagai agama negara, orang agama lain boleh beramal dengan agama masing-masing, menganggap tidak menghilangkan Melaya sebagai negara sekular. Sebab apa? Sebab dia ambil model di India. Di India, dalam perlembagaannya termaktub India adalah secular state, negara sekular, ya. Jadi alhamdulillah, maknanya raja-raja Melayu telah menerima pandangan Hakim Abdul Hamid. Kita sangat berterima kasih dan bersyukur. Sebab itu ada peruntukan berkaitan dengan perkara 3, ya. Nanti kita tengok sikit, ya. Ternyata apabila dimuktamadkan dan diterima oleh raja-raja Melayu, tiada sepatah pun perkataan sekular yang terkandung dalam perlembagaan. Tak ada. Ya? Malaysia bukan negara sekular. Ya? Malaysia adalah negara Islam. Ya? Dulu ada orang kata perlembagaan Malaysia ni perlembagaan Taghut. Saya tak bersetuju. Ya? Saya pernah bertugas di Jabatan Peguam Negara di Seksyen Syariah, di mana kita bertanggungjawab untuk menasihatkan kerajaan apa-apa perkara berkaitan dengan undang-undang syariah supaya selari dengan hukum syarak. Ya? Waktu di Jabatan Peguam Negara, saya telah buat kajian berkaitan dengan perlembagaan. Kita tengok dalam perlembagaan. Kalau kita tengok dalam dokumen perlembagaan tu yang lama, ya, perkataan Islam dalam perlembagaan Malaysia ni ada lebih kurang 31 perkataan dalam perlembagaan. Siapa tak pernah tengok perlembagaan? Sehingga ramai ni tak pernah tengok pun, tak pernah buka apa perlembagaan. Undang-undang negara kita, ya. Ini satu kelemahan. Pada saya satu kelemahan pemerintah lah, tidak mengajar tentang undang-undang negara kita sendiri. Sebab dalam itu telah dinyatakan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Seolah-olahnya Malaysia ini menganut agama Islam. Begitu pergi dah. Apabila Islam sebagai agama negara, sebagaimana yang dicadang oleh Hakim Abdul Hamid tadi ini, yang diterima oleh raja-raja Melayu, sepatutnya sejak merdeka, mana-mana undang-undang yang tak selari dengan hukum syarak adalah terbatal. Sepatutnya begitu. Kita kena baca begitu, ya. Jadi sewaktu di Jabatan Peguam Negara, bila saya buat kajian, ada lebih kurang 31 perkataan Islam dalam dokumen perlembagaan kita. Kemudian bila dipindah, yang terkini pada tahun saya di Jabatan Peguam Negara, tahun 2006 saya bertugas di Jabatan Peguam Negara sampai 2011, hampir 5 tahun. Tak ada satu perkataan sekular pun dalam perlembagaan kita. Tak ada. Ya. Jadi tak ada perkataan sekular dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan negara kita bukan perlembagaan Taghut, ya, bukan. Negara kita adalah negara Islam. Ya. Cuma
pengisiannya. Ya. Saya ada satu pengalaman yang cukup manis lah dengan almarhum Profesor Ahmad Ibrahim saya sebut tadi. Dalam satu kes di Seremban waktu tahun 95, beliau menjadi pengurusi rayuan. Ada dua beradik nak mohon keluar Islam. Di Seremban ni. Kes Akbar Ali dan Nawab Ali nama dia. Dua beradik ni. Nak keluar Islam, mohon di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan. Waktu tu saya bertugas sebagai ketua pendaftar. Kita tak ada undang-undang waktu tu tentang keluar Islam. Maka bos saya suruh Datuk Baharul Masrullah, ketua hakim syar'i waktu tu, suruh saya menghadap Profesor Ahmad Ibrahim di UIA. Beliau hidup lagi masa tu. Dia menjadi pengurusi rayuan Negeri Sembilan. Pergi menghadap dia. Saya pun pergi. Sampai bilik dia, ringkasnya, Prof, macam mana ni? Bos saya tanya, ni dua beradik ni nak daftar di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan, nak keluar Islam, boleh tak kita bercara? Tak ada undang. Almarhum Profesor Ibrahim jawab senang dia. Dia kata, kalau Mahkamah Syariah tak boleh dengar, siapa lagi nak dengar? Ni hal ehwal berkaitan dengan hukum hakam syariah. Siapa lagi nak dengar kalau Mahkamah Syariah tak ada megang kuasa? Dengar, dia kata. Maka dengar kes tu. Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Qadhi Besar yang merangkap ketua hakim syar'i waktu tempoh peralihan Mahkamah Qadhi kepada Mahkamah Syariah. Dulu Mahkamah Qadhi kemudian jadi Mahkamah Syariah. Datuk Baharul pun dengar kes tu di Mahkamah Tinggi. Tolak permohonan. Bila tolak permohonan, dua beradik ni rayu ke Mahkamah Rayuan. Bila rayu ke Mahkamah Rayuan, almarhum Profesor Ahmad Ibrahim ni yang jadi pengurusi rayuan bersidang bersama almarhum Datuk Azhar, tiga-tiga dah almarhum dah. Datuk Azhar Ma'ah, Hakim Mahkamah Session waktu itu, almarhum Tuan Haji Idris, bukan Datuk, masih hidup lagi seorang, Tan Sri Syekh Ghazali. Waktu tu dia ketua hakim syar'i wilayah Persekutuan. Tiga orang panel bersidang. Bila bersidang, bila cerita bab nak keluar Islam, peguam yang mewakili dua beradik ni dia menghujahkan, dia kata sepatutnya bebas. Dia nak keluar Islam tak boleh halang, sebab perlembagaan menjamin kebebasan beragama. Dan dia baca perkara 4. Perkara berkaitan dengan kedudukan Islam tadi duduk dalam perkara 3. Dan dalam perkara 4 dia nyatakan di situ perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi tanah air. Maknanya peguam nak menghujahkan hukum Islam tak terpakai sebab perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ni yang kata undang-undang Taghut ni. Tetapi di hujung ayat itu disambung ada lagi. Mana-mana undang-undang yang dibuat selepas merdeka yang bercanggah dengan perlembagaan ini adalah terbatal dan tidak sah setakat mana yang berlawanan itu. Itu dalam perkara 41 perlembagaan. Boleh rujuk, saya tak bawa ni perlembagaan. Tuan-tuan boleh nampak tak apa yang saya baca tadi tu? Disebut yang pertama, perlembagaan Malaysia lah adalah undang-undang tertinggi di tanah air ini, dan mana-mana undang-undang yang dibuat selepas merdeka yang bertentangan, yang bercanggah dengan perlembagaan ini adalah terbatal. Peguam tadi nak menghujahkan dua beradik ni bebas, dia boleh keluar Islam, mahkamah tak boleh halang. Tak boleh, maknanya tak boleh guna hukum syarak. Hukum syarak mana boleh bagi keluar Islam, murtad, hukum bunuh, kan?
Jadi waktu tu saya lihat, saya duduk bawah, saya duduk depan ni, hakim duduk atas kan. Almarhum Profesor Ibrahim marah. Dia duduk atas bench, dia marah. Dia tunjuk dekat peguam, cuba awak baca balik dia peruntukan dia. Mana-mana undang-undang yang dibuat selepas merdeka yang bercanggah dengan perlembagaan ini adalah terbatal. Almarhum Profesor Ibrahim tanya balik peguam, undang-undang Islam buat lepas merdeka ke? Dia kata. Jadi undang-undang Islam buat sebelum merdeka. Zaman Rasulullah SAW lagi bukan buat sebelum merdeka. Nampak? Nak menunjukkan bukan perlembagaan tauhid. Bukan. Sebab undang-undang Islam tadi cover balik di bawah perkara 3. Islam adalah agama bagi persekutuan ini. Nampak dekat situ Jadi hadirin hadirat sekalian, ini baru saya nak tunjuk satu tu lah. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi peruntukan-peruntukan yang nak menunjukkan ketinggian Islam dalam perlembagaan kita. Jadi oleh kerana masa yang dah 8.50 kena siri 2 nampak tuan imam. Saya sebenarnya saya nak menunjukkan dalam perlembagaan kita ini tidak mustahil kita nak menunjukkan tidak ada halangan untuk kita melaksanakan undang-undang Islam keseluruhannya di Malaysia ini. Yang menghalang apa? Yang menghalangnya sikit saja sebenarnya dalam perkara jenayah. Yang kita sibuk-sibuk RUU 355 tu. Itu perkara jenayah. Kalau kita buat kajian kepada perkara jenayah ni, penal code, undang-undang jenayah, penal code. Saya dah buat kajian di Jabatan Peguam Negara dulu, sebelum saya bertugas. Sebenarnya hadirin hadirat sekalian, tak sampai 5% yang bercanggah dengan hukum syarak. Penal code tu, yang termasuklah hukuman gantung sampai mati, apa lagi? Hukuman yang paling dahsyat, gantung sampai matilah kan. RUU 355 tu hadirin hadirat sekalian, saya terlibat secara langsung waktu saya di Jabatan Peguam Negara. Bukan senang hadirin hadirat sekalian, kita nak memujuk, nak convince Peguam Negara waktu itu, Tan Sri Abdul Ghani Fatail waktu itu, untuk kita buat RUU 355, rang undang-undang 355. Apa undang-undang ni tu? RUU 355 ni adalah kita nak meminda undang-undang mahkamah, undang-undang berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah syariah ni. Bidang kuasa mahkamah syariah itu 356, boleh penjara 3 tahun, denda 5,000, 6 sebatan. 356 3 tahun penjara, RM5,000, denda 6 sebatan. Kita nak pindah, waktu tu kita kata kepada Tan Sri Peguam Negara, kita nak pindah cadangan daripada pelbagai pihak, nak beri kuasa kepada mahkamah syariah ni dalam semua perkara kecuali hukuman mati. Hukuman mati masih di mahkamah sivil, gantung. Itu kita dah siapkan RUU 355. Bila dah siap, tahun 2010 sepatutnya Yang Berhormat Datuk Seri Jamil Khair Bahrom, Menteri Agama waktu itu, nak bentanglah di Parlimen. Tetapi di saat-saat akhir nak bentang RUU 355 tu, terpaksa tarik balik. Sebab apa? Sebab parti komponen di Sabah dan Sarawak ugut, tarik sokongan. Itu yang, kalau tidak, jika dibentang, diluluskan, maknanya sebahagian daripada hukum hudud
boleh kita laksanakan. Ya. Almarhum Profesor Ahmad Ibrahim sendiri tahun 1995 waktu satu persidangan di Port Dickson, wartawan tanya, boleh ke Mahkamah Syariah ni laksana hukum hudud? Hakim-hakim Mahkamah Syariah bersedia ke? Almarhum Profesor Ibrahim confident, dia jawab, ya, dia kata, kita dah latih dah hakim-hakim syar'i ni. Ya. Dalam bab hudud, qisas, ta'zir, kita dah latih. Di universiti kita dah belajar semua tu. Setakat mana beban bukti hukuman hudud, hukuman qisas, hukuman ta'zir, setakat mana, semua kita dah mengaji bab tu. Tinggal lagi undang-undangnya tak ada. Undang-undangnya tak ada lah, kita tak dapat laksana. Sebab itu kita perlukan pindaan RU 355. Alhamdulillah, Menteri Agama yang baru dalam satu program dia baru ni di TV Hijrah ni, di TV Hijrah, salah satu aku janji beliau untuk meneruskan RUU 355 ni. Ya, kita berdoalah mudah-mudahan mungkin walaupun kita tak dapat nak laksana keseluruhan dalam kaedah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ya, kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau RUU 355 ni dapat dilaksanakan, saya katakan tadi, sebahagian besar daripada hukuman hudud boleh kita laksana. Yang lain tu tak apalah, dibicara Mahkamah Sivil. Penal code tadi tak sampai 5% yang bercanggah dengan hukum syarak. Ya? Jadi hadirin hadirat sekalian, saya kira apa yang saya bawa daripada awal tadi, sejarah kedudukan Islam, kedudukan raja-raja Melayu yang telah mengiktiraf dan mengetuai agama Islam, kedudukan undang-undang dan hukum syarak yang satu ketika dulu telah dilaksanakan di tanah air ini. Sebenarnya hadirin sekalian, dengan kedudukan undang-undang perlembagaan yang memihak kepada Islam, pada saya memihak kepada Islam, sebenarnya memberi satu ruang dan peluang yang sangat besar sebenarnya kepada kita. Tinggal lagi keazaman, kesungguhan pihak berkuasa untuk melaksana. Ya, baru ni kerajaan Perikatan Nasional kata nak table balik Perikatan Nasional yang Tan Sri Muhyiddin yang ada PAS dalam tu Menteri Agama kata nak table semula RUU 35 ni, katanya tak sempat. Tak sempat ke wallah alam, tak tahulah saya. Saya kata kepada sahabat-sahabat dalam yang memegang tampuk pemerintahan, kata Tuhan tak tanya berjaya ke tak berjaya ni table di parlimen ni, lulus ke tak lulus. Memanglah orang bukan Islam memang akan menentang. Memang akan menentang. Kita dah jangka dah begitu. Tapi saya pada pandangan saya katakan, saya kena cakap, sebab saya sebagai ketua hakim syar'i, saya kena cakap. Ya, Tuhan tak tanya, saya kata kita berjaya ke tak berjaya, tetapi Tuhan akan tanya kita usaha ke tak usaha. Saya dah lepas dah tanggungjawab saya dah cakap. Ya, usaha ke kita usaha ke tidak, berjaya untuk itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya bawakan perkara ini sebab ini adalah satu perkara yang sangat penting. Mendaulatkan Islam di tanah air kita ni tanggungjawab kita bersama. Bukan saya seorang sebagai ketua hakim syar'i, bukan kepada hakim-hakim syar'i, bukan kepada menteri agama, tapi kepada kita semua. Ya? Jadi hadirin hadirat sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan juga hadirin hadirat sekalian untuk mengambil peluang dan ruang dalam kapasiti masing-masing, untuk sekurang-kurangnya kita ada azam, kita ada semangat untuk mendaulatkan undang-undang Islam
ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita semua sebagai orang Islam yang mewarisi daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap mesej yang saya nak sampaikan dapat diserap oleh hadirin hadirat sekalian. Saya mohon maaf sebab mengambil masa yang agak panjang. Ini baru separuh tuan-tuan. Ada lagi separuh. Mungkin baru 1/3. Ada banyak perkara lagi yang saya nak kongsikan. Kerana masa yang terhad, saya mohon maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan kelemahan adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dapat memikir kembali, menyumbang setakat kemampuan kita demi agama yang kita cintai, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.